Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang memberi komen-komen yang membina kepada video saya yang sebelum ni, yang berkenaan dengan ada adab dalam berbicara, berkenaan juga dengan sedikit sebanyak menyentuh tentang pendirian si Abdul Hadi. Ramai yang membuat komen-komen dan ramai sekali yang menyokong, dan ada jugalah segelintir mungkin kawan-kawan beliau yang menentang tentang mengatakan bahawa Abdul Hadi sememangnya tidak bersetuju dengan Bro Rafi yang mengajar Nur Muhammad. Terbaik jika benar beliau tidak bersetuju, maka beliau kena menyanggah dan menentang ajaran-ajaran Nur Muhammad oleh sesiapa saja. Namun demikian, bagi kami Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawa Nur Muhammad itu kita bukanlah kata berpegang, tetapi kita menerima ajaran-ajaran yang menyebut kata Nur Muhammad pada asasnya. Ya. Hari ini saya nak menyentuh sedikit tentang ajaran sesat. Banyak tersebar luas di media sosial tentang ajaran-ajaran sesat yang bercanggah dengan ajaran Islam. Yang ini juga kita, wahai sahabat-sahabat semua, selain daripada kita menentang dakwah-dakwah Wahabi yang berleluasa di media sosial, kita juga mesti menentang ajaran-ajaran yang memesongkan masyarakat tentang agama Islam itu sendiri. Baru-baru ini muncul satu ajaran yang kita katakan baru dengar lah. Dia datang daripada Indonesia, yang mana sebenarnya sudah lama saya pun ada juga tengok-tengok video-video yang beliau mengajar kepada rakyat Malaysia. Tetapi pada waktu itu tidak begitu, orang kata, menyerlah. Tapi akhir-akhir ini agak menyerlah dengan video-video yang lebih banyak, orang kata, yang mana tentang ilmu kebatinan, tentang penyampaian watika, dan tentang mengajar ilmu-ilmu makrifat dan mengenal Allah. Tapi ternyata beliau ini yang kita panggil, kalau tak salah saya, Hadi Minallah. Ajaran dia juga itu yang diberi nama, kalau tak salah saya lah, saya ada rekod, apa nama, ada saya ada rekod bila saya tengok tu. Nama ajaran dia itu ialah Wayang Hadi Kesuma, yang mereka pegang, dan mereka ada persatuan di negara ini. Dan yang mengherankannya, mereka membuat majlis-majlis penyampaian watika, ramai pengikut-pengikut beliau. Dan dalam satu video beliau ada mengaku bahawa beliau bukan Islam. Namun demikian, ajaran-ajaran beliau itu ada rapat dengan agama Islam, dan beliau juga seorang yang beragama Islam yang sebenarnya. Dan ini yang perlu kita cegah agar ia tidak menular di kalangan masyarakat kita. Yang heran, kenapa masyarakat kita ni suka mempelajari sesuatu yang agak baru. Mungkin kerana guru tersebut menunjukkan kebijaksanaannya dalam orang kata ilmu-ilmu yang luar biasa ditunjukkan kepada anak muridnya, kan. Dan orang-orang yang ingin tahu dan ingin belajar menjadi seorang yang lebih kuat, lebih kuat
dalam ilmu-ilmunya, di samping mempelajari ilmu-ilmu yang bercorak keagamaan, maka mereka terpengaruh. Mungkin begitulah pada awalnya. So apabila dah belajar dari satu tahap ke satu tahap ke satu tahap, dan mungkin juga gurunya itu meminta anak-anak murid yang ada ni menjemput lebih ramai lagi murid-murid yang lain, rakan-rakan taulan yang telah pun menyertainya. Dan saya diberitahu bahawa pihak berkuasa agama telah pun membuat penyiasatan rapi, dan mungkin sekarang sudah pun diambil tindakan. Inilah Malaysia, inilah Nusantara, sahabat-sahabat. Banyak ajaran-ajaran yang similar dengan agama Islam diajar merata-rata tempat oleh orang-orang yang tertentu yang mempunyai kepentingan kepada peribadinya, sehingga kan ramai orang Islam kita terpeksong, ya. Salah satu contoh yang dulu berlaku, Ayah Pen, ramai betul yang ikut ajaran Ayah Pen ni. Okey, lepas itu dah selesai, tamat, muncul lagi Tuan Harun pula. Ya, muncul Tuan Harun, ramai juga pengikut-pengikut beliau, dan beliau ditangkap oleh polis kerana ada satu kes, ya, kes pembunuhan di negeri Pahang pada waktu itu, dan beliau meninggal di dalam penjara. Muncul juga di Ulu Kelang, kalau tak salah saya, seorang hamba Allah telah mengaku sebagai Rasul. Yang mengherankan, ramai pengikut-pengikutnya, ramai jugalah pengikut-pengikutnya. Inilah orang kata, orang kita ni sewenang-wenangnya mempelajari sesuatu ilmu keagamaan itu sendiri, yang tidak orang kata menyelidik dulu ataupun menilai terlebih dulu benarkah ajaran agama itu mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, sepatutnya perlu tanya orang-orang yang lebih alim, lebih arif, barulah kita boleh belajar dengan seseorang itu yang datang, orang kata, sesuatu tempat ingin mengajarkan ilmu agama. Begitu juga di dalam YouTube ni, channel YouTube lah especially, banyak ajaran-ajaran yang berupa ajaran Islam yang ada yang terpesong, terutama berkenaan pengajian mengenal Allah, Awaluddin Ma'rifatullah. Tak semua, ya, ada yang terpesong, dan yang itu yang digelar sebagai batiniah. Dan ajaran ini juga perlu dicegah, ya, oleh ahli sunnah wal jamaah, kerana ianya juga boleh mengelirukan masyarakat, memasyurkan masyarakat Islam keseluruhannya. Yang mana belajar-belajar nak mengenal Allah, carilah guru-guru yang mursyid, dan belajarlah dengan guru-guru yang bersanad. Ya, sanad itu amat penting. Dan ada, saya tengok juga satu video menyatakan satu hamba Allah, jadi dia berceramah bahawa sanad ini tidak penting. Katanya di zaman zaman sekarang ini, sanad ini dia kata ramai yang cerita pasal sanad, tetapi di zaman sekarang ini sanad itu tidak begitu penting kepada pengajar-pengajar itu. Ya, saya pun terkejut juga, ya, kerana sesuatu ilmu yang hendak disampaikan itu mestilah ilmu-ilmu yang bersanad. Walaupun Al-Quran itu sendiri, kita tidak boleh mengambil terus daripada Al-Quran, dan kita hendaklah rujuk kepada orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu juga mengambil daripada orang yang berilmu. Orang yang berilmu tersebut ambil daripada orang yang berilmu sebelumnya dan disampaikan kepada kita. Jadi begitu juga dengan pengajian-pengajian lain seperti anjuran bai'ah, ya, bai'ah kepada Angkatan Tentera Fisabilillah Malaysia di seluruh dunia lah. Dia juga dia bersanad.
dan diambil daripada sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus berangkailah ke suatu, kepada seseorang yang lain dan kepada seorang lain sampailah kepada kita, ya. Jadi jika kita belajar tanpa sanad dan kita buat tafsiran sendiri, dan kita, itu yang menjadi masalah kepada kita, kerana apabila kita ambil sesuatu, contohnya mentafsirkan Al-Quran itu sendiri tanpa merujuk kepada mana-mana orang yang lebih arif lah, yang bersanad itu, maka mungkin ada kesilapan yang lain juga akan berlaku, ya. Yang ini yang jadi masalah. Ada satu golongan menyatakan dengan dia punya moto supaya ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Boleh, memang semua yang sebenarnya orang mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita tidak boleh belajar tanpa guru, ya, tanpa guru yang mursyid. Maknanya kita tidak boleh mengambil terus daripada Al-Quran ataupun hadis tersebut dan kita pakai. Mungkin jika kita tidak belajar, kita akan salah penafsiran kita itu. Hadis kata lain, kita maksud kita pula lain. Ini banyak berlaku, ya. Banyak berlaku. Contohnya ada hadis melarang kita sahabat menulis hadis pada waktu itu. Tetapi hadis itu sudah tidak dipakai, ya. Para sahabat sudah tidak pakai. Bagaimana untuk mengumpulkan hadis itu, itu kefahaman saya lah, ya, apa yang saya belajar, dan melanggar hadis tersebut dan mengumpulkan hadis-hadis sehingga kita boleh guna sampai hari ini, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada masa itu ialah jangan kumpul hadis dulu, jangan tulis hadis kerana Al-Quran masih turun, ya. Okey, sahabat-sahabat, hari ini kira video ini video live lah. Kita tidak react kepada mana-mana video lah, ya. Kita hanya menceritakan tentang ajaran sesat yang berhati-hati untuk kita belajar agama. Jangan sekali-kali kita terpengaruh lah dengan ajaran-ajaran, walaupun ajaran itu memang nampak ajaran Islam seolah-olah benar, tetapi jika guru itu adalah guru yang tidak bertauliah dan tidak mempunyai sanad perjuangan dia, sanad pelajaran dia, dan tidak merujuk kepada ulama-ulama dia, mereka hanya rujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sahaja tanpa merujuk kepada ulama-ulama terdahulu, maka kita seeloknya kita hindarkan belajar dengan mereka, ya. Dan yang keduanya ialah saya selalu menyentuh tentang ada adab dalam berbicara, yang sekarang ini kalau kita lihat ada channel-channel yang suka menggunakan bahasa-bahasa yang begitu tidak sedap didengar, dan mereka ini mengutuk orang sewenang-wenangnya tanpa usul periksa, dan ramai pula yang menyokong mereka ini. Itu yang kadang-kadang komen-komen yang kita tengok daripada dalam channel mereka ini menyokong. Inilah kita katakan dunia akhir zaman, kan. Orang-orang zaman ini dia sebenarnya dia seronok tengok benda-benda yang seperti itu, benda-benda yang orang kata memburukkan orang, memfitnah orang. Dia seronok tengok, dan dia pun tumpang sekaki sokong, macam tu. Dan sedarlah bahawa sahabat-sahabat semua, kita sekiranya kita menyokong orang-orang seperti itu, dan dengan kita sekali masuk lubang biawak lah, ya. Dan jika kita ialah seorang manusia yang ingin kepada kebenaran yang sebenarnya, kita kena hindarkan daripada orang-orang yang seperti itu. Ya, saya tidak kata kepada sesiapa, tapi kalau anda tengok ramai jugalah, ya, channel-channel, banyak channel yang suka provoke orang,
itu ini, menghina, mencaci dan sebagainya. Ya, kita cuba elakkan perkara-perkara yang seperti itu. Dan seterusnya kita elakkan daripada kita terjerumus daripada belajar ajaran-ajaran sesat. Yang seterusnya kita hendaklah menjadi seorang manusia yang sentiasa lebih baik dan lebih baik pada masa-masa akan datang. Carilah guru yang musyrik untuk kita belajar ilmu-ilmu agama, ya. Kerana guru-guru yang musyrik ini insya-Allah boleh memberi ilmu yang baik kepada kita semua. Ya, kita wajib, ya, wajib belajar agama ni, difardukan ke atas kita. Ya, agama ni kalau kita basicnya dipecahkan kepada 3 saja, ya. Kita pecah dari 3, iaitu kalau kita tengok akhlak pun, tasawuf pun yang ketiga. Lepas itu Islam itu berkenaan dengan hukum-hukum dan juga tauhid. Ini tauhid, fiqh dan tasawuf lah, ya. Dan kita difardukan ke atas kita untuk belajar semua itu supaya kita faham tentang apa yang kita hendak amalkan. Ya, kita amalkan setiap hari, ya. Dan jangan sekali-kali kita jadi terpesong. Okey, sahabat-sahabat, dalam video ni hanya santai-santai saja. Semoga ianya bermanfaat kepada kita semua. Ini adalah pesanan saya kepada anda. Dan terima kasih banyak-banyak kepada subscribers dan juga kepada penonton yang memberi komen-komen yang positif dan maupun yang negatif. Tidak ada masalah bagi saya. Sekurang-kurangnya saya boleh berfikir kenapa mereka itu komen negatif ke atas saya. Yang saya marah ialah orang-orang yang tidak mengenali saya dan dia mencaci maki hamun ke atas diri saya, sedangkan saya tidak menyentuh, tak sentuh pun pribadi beliau itu. Namun saya anggap itu satu perkara biasa sajalah. Tapi react tetap react, ya. Kita seorang manusia yang semua orang ada perasaan dan tidaklah sampai ke dalam hati. Insya-Allah, ya, kita tidak mudah koyak. Jangan risau, ya. Okey, kepada yang belum subscribe channel saya, bolehlah membantu untuk subscribe channel saya. Dan saya akan cuba membuat video-video yang lebih baik dan lebih baik pada masa-masa akan datang. Okey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.